Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita sama-sama dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang telah didatangkan oleh ulama besar kita Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana kita mengambil juga manfaat daripada Tok Pulau Manis yang telah menterjemahkan Matan Hikam, dan kita sambung mengenai kitab Hikam Jawi kita ini, kitab Hikam Jawi kita, dan kita telah sampai pada muka surat yang ke 16. Oh maaf, bukan 16, yang ke 14, yang ke 14, muka surat 14, dan kita akan menyambung bacaan kitab Hikam kita ini insya-Allah. Jadi pertamanya selamat datang di mana saja kita berada, dan juga semoga antum semua berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang daripada Kedah, daripada Singapura, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Pahang, dan di mana saja kamu berada. Minta maaf Ustaz agak kelewatan sedikit kerana tadi Ustaz ada kuliah maghrib di Masjid Negeri, jadi agak kelewatan sedikit lah maknanya insya-Allah. Jadi tadi kuliah maghrib yang pertama di Terengganu, maknanya jadi insya-Allah walaupun kita ada kuliah maghrib, kuliah online kita lepas isyak tetap kita jalankan. Moga-moga memberi manfaat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada antum yang memberi salam kepada Ustaz, insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya yang telah dihuraikan oleh Tok Pulau Manis, katanya ihalatukal a'malu ala wujudil farari min ru'unatin nufus. Maksudnya memindahkan engkau akan segala amal atas dipolehi selesai, iaitu setengah daripada kurang akal segala diri kamu. Apa maksudnya? Ihalatukal a'mal, memindahkan engkau akan segala amal. Maksud pindah, sepatutnya boleh buat sekarang, nanti kita buat petang lagi lah. Itu maksud pindah. Jadi bahasa moden kita iaitu menundakan amal. Menundakan amal atas dipolehi selesai. Atas dipolehi selesai bermakna kamu menundakan amal di atas wujudil fara', yakni kamu menundakan amal kerana menunggu masa, menunggu peluang yang lain. Sedangkan pada masa itu kamu boleh melakukannya, tapi kamu menunda, tunggu peluang yang lain, min ru'unatin nufus, daripada ru'unah. Ru'unah ni bermakna kedunguan ataupun kebodohan, kejahilan, iaitu kurang akal daripada segala dirimu, menunjukkan kurang akal kamu. Jadi di sini apa yang kita nak fahamkan daripada matan ini dengan maksud dia begini: kamu menunda-nunda amal,
kamu menangguh amal, sedangkan masa itu kamu boleh buat. Kamu boleh buat masa itu, tapi kamu tangguhkan masa amal tadi dengan harapan kamu nak buat pada waktu yang lain. Maka ini menandakan kurang bijak kamu dalam kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah penyakit kita, orang yang lalai kepada Allah. Kadang-kadang kita menunda amal kita. Boleh dah kita beramal, ada masa kita baca Quran, tetapi kita kata tak apalah, malam inilah kita baca Quran. Kita balik daripada masjid, kita boleh dah membaca Quran ataupun berzikir dan seumpamanya, tapi kata tak apalah, besoklah kita berzikir. Sedangkan masa itu tidak ada halangan. Bukan ada halangan masa itu. Adakah kamu sakit? Tidak sakit. Adakah yang mengganggu kamu, tetamu datang? Tidak ada. Tidak ada tetamu yang datang, tidak ada benda-benda yang mengganggu. Maka ketika itu kamu sengaja menangguhkan. Kita pun tangguh, tak apalah, besoklah. Maknanya besoklah kita buat, kita menunggu ada peluang yang lain. Maka ini menunjukkan bahawa kurang akal daripada diri kamu. Yakni apabila ada hamba itu talabus pada sesuatu hal daripada segala hal dunia. Talah bersepakaian ataupun mengharungi. Apabila seseorang itu mengharungi dalam satu keadaan yang mana hal itulah hal yang berkaitan dengan dunia, seperti kesibukan kamu dalam mencari rezeki contohnya, dan adalah baginya itu di dalam segala halnya itu istighal, dan kesibukan kamu dalam mencari rezeki tadi menyebabkan kamu istighal, kamu jadi sibuk, terhalang kamu yang istighal, yang menegahkan akan dia daripada segala amal yang soleh, menyebabkan kamu tertegah daripada amal soleh. Baik, ini banyak berlaku. Kesibukan kamu dalam melakukan kerja kamu, sama ada orang itu bekerja di sektor kerajaan ataupun swasta ataupun berniaga, dia seorang peniaga, ataupun dari segi pekerjaan yang berbentuk perkhidmatan, maknanya seperti menjadi tukang rumah khidmat pada orang, pada masyarakat, ataupun di arah pendidikan, seperti mengajar dan seumpamanya sebagai guru, sehingga dikatakan terhalang kamu daripada melakukan amal soleh. Terhalang kamu daripada melakukan amal soleh, daripada segala pekerjaan akhirat, dan maknanya amal soleh yang melibatkan kepada amal yang memberi manfaat akhirat, dan memindahkan yang demikian itu atas menuntut selesainya. Kenapa begitu? Kerana kesibukan kamu ini, kamu ingin selesaikan dia, kamu ingin selesaikan pekerjaan kamu, lalu kamu tangguh. Para jemaah sekalian, banyak mana kita hari ini, kita selesaikan kerja kita dulu baru kita semayang. Kita selesaikan kerja kita dulu baru kita semayang. Akibat daripada kita selesaikan kerja kita dahulu baru kita sembahyang, menyebabkan sembahyang kita ini lewat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa kita telah mengutamakan kehidupan dunia kita daripada kehidupan akhirat. Maka tidak dapat tidak, para jemaah sekalian yang Ustaz kasihi, kita kena menyedari bahawa kepentingan yang paling utama adalah kepentingan ibadat. Tidak salah kita mencari rezeki, tetapi bila sampai masa fas'au ila zikrillah, kamu kena bersegera kepada mengerjakan ibadat kepada Allah. Jadi kenapa kamu maknanya meninggalkan ibadat? Kamu tangguh ibadat kerana kamu ingin selesaikan.
pekerjaan kamu tadi, ingin selesaikan pekerjaan kamu, ataupun kamu ingin menunggu masa peluang yang lain, peluang yang lain, maka dikatakan bahawa menuntut selesai daripada istighalnya, kamu nak habiskan selesai pekerjaan daripada kesibukannya tadi, maka katanya apa dia kata? Dia kata, apabila telah selesai aku daripada pekerjaan aku, nantilah biar selesai kerja nanti, habis-habis semua pelanggan balik, belaka dah kosong ya. Tadi nanti kita semayanglah zuhur. Semayang zuhur tu pukul 4 petang, nak masuk asar dah. Maka berbuatlah aku yang demikian itu, aku akan buatlah ibadat, selesai dulu kerja-kerja dulu. Maka orang yang berniaga habis niaga dulu, kemah-kemah niaga tu pukul 3 baru habis, pukul 4 main zuhur. Maknanya masuk pukul 4 mayang zuhur, habis mayang zuhur, kemudian masuk balik kerja pukul 4.40 orang mayang bang asar. Orang bang asar kita sibuk layan pelanggan kita, sibuk layan pelanggan kita, pukul 6 baru lega balik, pukul 6 semayang asar. Pukul 6 semayang asar, balik rumah, habis kita pun rehat, masuk maghrib tak mayang lagi, maghrib keletihan, mandi lepas garik baru mandi, siap-siap, kadang-kadang makan dulu, nak masuk isyak baru semayang isyak, lepas daripada semayang isyak, letih, baru semayang maghrib, dekat isyak baru semayang maghrib, lepas semayang maghrib tak tunggu isyak, letih tidur dulu, bangun pukul 3 pagi baru semayang isyak. Maka amalan yang macam ini adalah membawa kepada kurangnya akal dia, lemahnya imannya, maknanya ruginya perbuatannya. Kerana apa? Kerana menangguhkan amal itu adalah satu kerugian yang besar. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kebaikan kepada kita. Jadi para jamaah sekalian, sesibuk mana antum bekerja, Ustaz faham, antum semua bekerja mencari rezeki. Dulu ada satu orang hamba Allah Ta'ala datang, Ustaz bagi tahu dia suruh semayang tarawih, jangan tinggal semayang tarawih. Dia kata, Ustaz kena faham, harap bulan Ramadan inilah kita nak cari sales sebanyak-banyaknya. Harap bulan Ramadan inilah kita nak jual baju pada malam lah orang pelanggan ramai. Maknanya kalau kita pergi semayang tarawih tak ada bahagian kita. Jadi jaga-jaga pembukaan rezeki bukan duduk dengan meninggalkan ibadat. Faham ayat ini? Pembukaan rezeki bukan dengan meninggalkan ibadat, tapi pembukaan rezeki dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadat. Maka dalam keadaan itu dia pun kata, nanti tunggu selesai tadi barulah aku akan mengerjakan ibadat. Maka itu yang demikian itu daripada kurang akal dirinya. Ini menunjukkan kurang akalnya, yakni kurang bijaknya mengatur diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu bahagi dari perkara ahmak, satu daripada perkara ahmak. Ahmak didatangkan perkataan ahmak. Ahmak ini kalau kita ustaz dalam pengajian, ustaz tak suka menyebut perkataan bodoh sebenarnya, tetapi oleh kerana tajuk ini berkaitan dengan ini, maka ustaz menggunakan perkataan kurang bijak. Kurang bijak maknanya begitu juga dengan perkataan dungu. Dungu ini maknanya dikatakan bahawa susah nak faham, susah nak ajar, gitu. Baik, kata pengarang kitab kita ini, dia kata ini menunjukkan bahawa kurang akal kamu, dan ini daripada perkara ahmak. Ahmak ni yakni orang yang kurang bijak. Baik, Nabi SAW ada bersabda, baginda bersabda ketika mana orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang bijaksana? Siapakah orang yang bijaksana?
Setengah orang kalau ditanya siapa orang yang bijaksana, maka dijawab orang yang ada pangkat, orang yang ada sijil, orang yang ada kedudukan, macam-macam lah jawapan-jawapan. Tetapi lihat jawapan Rasulullah, siapakah orang yang bijak? Rasulullah menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut, wal ahmaq. Rasulullah mendatang perkataan ahmaq, wal ahmaq manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Apa maksud dia? Al-kayyisu man dana nafsahu. Yang pertama, orang yang bijaksana itu yang pertamanya adalah man dana nafsahu, orang yang muhasabah dirinya. Orang yang muhasabah dirinya, yakni orang yang bijaksana, dia pun akan sentiasa menghitung dirinya. Dia memikirkan adakah dia ini banyak taat ataupun banyak maksiat. Dia fikir begitu. Adakah umurnya ini panjang ataupun umurnya pendek. Dia memikirkan adakah dia husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Adakah imannya itu tinggi ataupun imannya lemah. Adakah dia ini mendapat nikmat ataupun dia ini mendapat azab. Adakah dia mukmin ataupun dia fasik. Adakah dia ini maknanya saleh ataupun dia tidak saleh, dia fasik, ataupun mukmin ataupun dia munafik. Maka maknanya dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa seseorang itu dikatakan apabila dia ini orang yang bijaksana, dia adalah sentiasa muhasabah dirinya. Selepas dia bermuhasabah, kemudian wa'alima lima ba'dal maut, maka dia pun beramal dengan amalan selepas daripada kematian, yakni dia beramal untuk amalan yang mendapat manfaat selepas daripada kematian. Selepas daripada kematian, maknanya lepas daripada kematian, dia fikir apa yang dia nak bawa, maka dia beramal. Ini orang bijaksana. Dia muhasabah dirinya. Yang pertama, dia beramal dengan untuk kehidupan selepas daripada kematian. Wal ahmaq, adapun ahmaq ni orang yang tidak bijaksana lah. Manittaba'a nafsahu hawaha, yang pertama adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahi amani, dan yang kedua adalah dia bercita-cita kepada Allah tanpa usaha, seperti bercita-cita nak masuk syurga tetapi tanpa amal. Maknanya bercita-cita dihapuskan dosa tapi tanpa taubat. Begitu. Bercita-cita nak menjadi orang soleh tetapi tidak berdampingan dengan orang yang soleh. Jadi maka dikatakan bahawa seseorang itu apabila sahaja dia ini diberi peluang untuk melakukan amal, maka lakukanlah amal kepada Allah Ta'ala. Maka di sini memberitahu kepada kita beberapa perkara. Maka di antara perkara yang menunjukkan seseorang itu kurang bijak, yakni yang pertama, yakni memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ataupun memilih dunia dengan meninggalkan kepentingan akhirat. Meninggalkan akhirat, dan ini adalah satu perkara yang amat merugikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maknanya, maka dikatakan bahawa bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan akhirat itu lebih kekal. Ustaz berdoa mohon kepada Allah agar antum semua, kita semua sekeluarga, moga-moga Allah Ta'ala memberi keselamatan, kebaikan, tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Baik. Kemudian dikatakan lagi, yang pertama,
Maknanya orang itu dikira ahmak, kurang bijaknya ialah apabila dia mengutamakan akhirat. Baik, kita tengok dia kata apa di sini. Dia kata maka ahmak itu, kurang bijak itu beberapa perkara. Yang pertama, melebihkan dunia atas akhirat, yakni melebihkan dunia atas akhirat, dan tiadalah yang demikian itu daripada pekerjaan segala orang mukmin yang berakal. Orang mukmin yang bijaksana dia utamakan akhirat daripada dunia. Jadi alhamdulillah, maknanya bila kita duduk dalam majlis ilmu, bermakna kita utamakan akhirat. Apabila kita pergi sembahyang berjemaah, bermakna kita utamakan akhirat. Apabila kita infak fi sabilillah, bermakna kita utamakan akhirat. Apabila kita maknanya nak buat zalim ke orang, kita tak jadi buat zalim kerana takut akhirat, itu utamakan akhirat. Maka orang mukmin yang berakal, dia akan utamakan kehidupan akhirat. Lalu dikatakan bahawa iaitu menyalahi yang dituntut daripadanya dan dia tidak mengikuti maknanya akan nafsunya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Taala, tetapi melebihkan mereka itu akan hidup dunia dan akhirat itu terlebih baik dan terlebih kekal. Itu firman Allah. Jadi dikatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka itu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Maka dikatakan bahawa orang yang beriman itu orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Maka ahmak itu tidak bijak, kurang bijak itu maknanya tidak bijak itu adalah orang itu mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Baik. Baik, lalu dikatakan lagi yang kedua, melambatkan pada amal. Apa makna melambatkan pada amal? Melambatkan pada amal kepada masa selesai istighal. Maksud melambatkan pada amal itu ialah menangguhkan amal-amal. Kerana apa? Kerana sibuk kepada istighal. Apa makna istighal? Istighal ni sibuklah. Istighal dunia, yakni menyibukkan dalam kehidupan dunia itu, membawa setengahnya kepada setengahnya. Jadi dikatakan bahawa melambatkan pada amal kepada masa selesai, pada selesai isyiralnya, yakni dia tangguhkan dulu kerana nak selesaikan dulu dengan pekerjaan dia. Jadi supaya pekerjaan dia ni sudah selesai, barulah dia nak beribadat. Jadi biasanya kita pesan kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, kalau boleh, mesti, maknanya bila sampai waktu sembahyang, maka utamakan sembahyang daripada perkara yang lain. Maka dikatakan bahawa setengahnya kepada setengah, seperti katanya, seperti kata yang dikata orang, maka tiadalah atas seorang daripada dunia akan hajatnya, dan tiadalah berkesudahan hajatnya melainkan kepada satu hajat. Apa maknanya? Maknanya katanya setengah mengatakan bahawa kalau kamu nak selesaikan hajat kamu tak selesai pun. Nak selesaikan hajat ini, lepas pada tu selesaikan hajat ni, sampai hajat ni selesai, ada hajat yang lain pula. Begitulah maknanya kita tidak akan selesai satu-satu hajat. Oleh kerana itu, selesaikan hajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hajat maknanya sesama kita ataupun hajat duniawi kita. Baik, maka tiada kesudahan, tiadalah atas seorang itu daripada dunia akan hajatnya, dan tiadalah berkesudahan hajat. Kamu tidak akan berkesudahan hajat sehingga habis hajat kamu, maknanya sehinggalah maknanya akan datang hajat-hajat yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan penyair Arab. Dia kata gini, fama qada ahadu minha lubanatahu wala intaha arabun illa ila arabi. Apa maksud dia? Maka tidak akan habis keperluan seseorang itu, tidak akan habis untuk keperluan hidup di atas dunia yang fana,
mana dan tidak ada kesudahan maksud dan hajat, maka melainkan harus menghadapi keperluan yang lain. Kesudahan kita, hajat kita tak habis-habis. Kalau habis hajat ini, akan ada hajat yang lain. Oleh kerana itu, tinggal dulu hajat yang kita ada ini, tinggal dahulu, kemudian kesudahan. Ada satu orang tu dia kata, Ustaz, saya nak tanya. Dia kata, kerja saya ni menggunting rambut. Dia kata, Alhamdulillah, gunting rambut ini bagus berkat kerja gunting rambut ini. Kenapa? Tak ada jalan dia nak tipu orang, dia gunting, baguslah mana gunting rambut. Tapi dia kata, Ustaz, saya punya masalah saya adalah kadang-kadang ketika waktu azan berkumandang itulah yang paling ramai pelanggan datang. Jadi saya mengambil keputusan, saya kena selesaikan dahulu pelanggan-pelanggan saya, kemudian barulah saya akan maknanya sambung gunting rambut tadi, kata dia. Jadi dia tanya pandangan. Lalu Ustaz mengatakan, ya bagus kita menjaga hati pelanggan ni bagus, tetapi sebaiknya kalau boleh kita bagi tahu kepada dia bahawa sekarang ni saya nak sembahyang dulu. Saya nak sembahyang dulu, lepas sembahyang saya akan gunting rambut kamu. Walaupun kita kata gitu, secara tidak langsung sebenarnya kita nak ajak dia sembahyang. Dia akan terfikir daripada tunggu sembahyang, aku pun perlu sembahyang, aku akan sembahyang. Jadi saya beritahu kepada dia kalau boleh selesaikan sembahyang dulu. Habis selesai sembahyang, baru gunting rambut. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka rezeki kita dengan sebaik-baiknya. Maknanya. Dan dalam kehidupan Ustaz ini, Ustaz pernah jumpa satu orang hamba Allah. Satu orang ini, dia ini kerja pomen. Pomen tu pomen motor. Bukan senang kerja pomen motor ni. Hitam hati di tangan, minyak enjin, minyak tu. Maknanya. Tetapi kita dapat lihat walaupun dia ni beki motor, dia yang pertama kita tengok dia selalu puasa sunat. Dan yang kedua, dia selalu jaga sembahyang. Maknanya dia letak dah. Bila pukul 12 lebih nak zuhur, dia dah berhenti dah. Dia dah bersih dah. Dia punya apa ni, tangan-tangan dia minyak hitam, dia bekas. Dia beki motor tu, dia bersih dah. Azan berkumandang, dia ada di masjid ataupun di surau. Dia ada. Selepas tu dia pun pergi. Allah Ta'ala beri kepada dia, Masya Allah, rezeki murah. Jadi lama dah Ustaz tak jumpa dia. Tiba-tiba Ustaz tanya jemaah lah. Maknanya Ustaz kata contoh, ada satu orang pomen tu bagus, dia beki motor, tapi waktu semayang memang dijaga. Jadi kata sahabat tu, Ustaz tak tahu ke dia sudah meninggal dah. Meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan baik. Oh, Alhamdulillah. Orang yang jaga sembahyang, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada dia. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan di sini, kalau kamu nak selesaikan hajat, maqada ahadun min halubanatahu, tidak akan selesai akan keperluan seseorang di atas muka dunia ini, wala intaha, tidak akan habis arabun keperluannya illa ila arabi, kecuali akan datang pula keperluan yang lain. Maka dan ketika jikalau telah selesai ia daripadanya, sudah selesai daripadanya, tiada percaya. Dan ketika jikalau telah selesai ia daripadanya, tiada percaya ia akan kita kehendaknya atas yang dikehendakinya, dan dhaiflah niatnya dalam menghasilkan bekal, maka dalamnya itu daripada mendakwa istiqlalnya dan melihat haulnya dan kuahnya daripada sekalian ahwal. Maknanya apa? Maknanya dikatakan bahawa apabila seseorang itu duk tumpu kepada pekerjaan dia bagi selesai, bila pekerjaan bagi selesai, nanti kehendak dia nak beribadat jadi lemah. Maknanya kehendak dia nak beribadat jadi lemah. Kerana apa? Bila dia tumpukan nak selesaikan satu pekerjaan, dia nak selesaikan pekerjaannya. Okey, baik, contohlah, ini contoh sahaja. Seorang yang berniaga, bila seorang yang berniaga, dia sibuk dengan pekerjaan perniagaan dia. Bila sibuk dengan pekerjaan perniagaan dia, tiba-tiba sampai waktu ibadah.
sama ada ibadah itu sembahyang ataupun majlis ilmu. Seperti kuliah maghrib waktu malam. Waktu malam tu waktu ibadat. Bolehlah beribadat. Kalau dia kerja masuk pagi, petang dia balik kerja, insya-Allah kuliah maghrib dia boleh pergi. Kalau ada isyak dia boleh hadir kuliah isyak. Tetapi lepas pada maghrib, lepas waktu petang, lepas asar, ada sahabat dia telefon. Dia kata ada satu projek nak bincang ni, kata. Boleh tak kita jumpa lepas maghrib, contohnya. Maka dia niat dia ini nak pergi kuliah maghrib, nak pergi masjid. Tetapi bila sahabat dia telefon, boleh kita ada satu projek ni, ada dapat projek perniagaan bisnes, boleh tak kita jumpa lepas maghrib. Lalu dia mengambil keputusan, tak apalah, selesaikan, nak selesaikan nak selesaikan projek dulu. Tak apalah, bolehlah kita jumpa lepas maghrib. Lalulah dijumpa lepas maghrib. Bila dijumpa lepas maghrib, rupanya projeknya besar, disambungnya lepas besok pula, malam lusa pula. Lalu dia pun berkata, nanti habis selesai projek dah bagi belakang, akan kembali balik pergi kepada majlis ilmu. Tiba-tiba sudah dia dah sibuk dengan berbincang projek satu hari, maka dia nak beribadat tu jadi lemah. Lemah, akhir sekali tertunda, membawa kepada lemah ibadat dia, membawa kepada, dia kata daif lah, daif lah dia punya niat nak buat taat nanti jadi lemah, dan untuk menghasilkan bekal, sedangkan dia perlu bekal ibadat, jadi akhirnya menjadi lemah dia nak beribadat. Dalamnya itu daripada mendakwa istiqlalnya. Istiqlal ni maknanya bebas, ataupun dia kerana dia nak bebaskan diri dia dulu dengan pekerjaan dia, supaya konon-kononnya lah ibadat je, tak nak gantung dengan benda yang lain. Saya nak selesaikan dulu kerja saya lah, nanti dah selesai kerja saya, nanti saya akan teruslah ibadat. Maknanya selesaikan kerja dulu, baru saya nak ibadat. Kalau berniaga, biar perniagaan dah establish dulu, baru saya boleh pergi masjid balik. Jadi sekarang ni saya tak nak tumpu lagi masjid, sebab saya nak selesaikan kerja saya nak sampai satu ketika saya boleh lepas. Banyak orang kata nanti dah projek dah, niaga dah okey maju, saya boleh lepas. Bila lepas bolehlah kita nak pergi masjid surau pula. Tunggu masa. Ataupun saya nak latih dulu anak-anak saya ni, biar anak-anak saya ini dah boleh jaga, dah faham semua kerjaan, maka saya lepas lah, kata saya nak bebas lah, baru saya boleh tumpu ibadat. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, tanpa dia sedar, perkara itu telah merugikan dia. Kerana apa? Kerana di situ akan berlakunya penundaan amal. Akan berlaku penundaan amal. Maka dikatakan bahawa dan melihat haunya dan kuahnya, daya dia dan kekuatannya pada sekalian ahwalnya. Jadi dia melihat kepada mungkin dengan apa yang dia ada, atau dengan kemampuan dia, satu hari nanti dia akan boleh maknanya lepaskan, ataupun maknanya boleh tumpu ibadat, kerana nak selesaikan yang ini ada ni, nak selesaikan projek ni dulu, ataupun nak selesaikan kerja ni dulu sampai masa beribadat. Maka ini merugikan, sangat membahaya, dan boleh melemahkan niat kamu, dan juga melemahkan kamu akan beribadat. Dan wajib atasnya itu bahawa hendaklah menyegerakan kepada segala amalnya. Wajib kamu segerakan amal. Ya, faham, memang kita perlukan nak selesaikan untuk cari rezeki ahli keluarga kita. Tetapi kata pengarang kitab kita yang memberi peringatan yang baik kepada kita, kamu selesaikan dulu juga kerja ibadat kamu. Kerja ibadat kamu, segerakan kepada amal kamu. Kalau kamu tangguh begitu, dikatakan sebelum datang terkejutnya amal, sebelum datangnya amal itu, sebelum datangnya ajal. Maknanya terkejutnya ajal, sebelum datangnya ajal. Betapa ramai orang duk tangguh amal, akhirnya ajal pun datang. Akhirnya ajal pun datang. Dan hendaklah bertawakal atas Allah, serah pada Allah. Ya, bila kita tumpukan kepada ibadat, bukan bermakna kita meninggalkan amal kerja, usaha kerja kita, tidak.
Agama kita suruh kita bekerja, tetapi apa-apa saja bidang yang kamu ceburi itu maknanya dalam keadaan itu kamu tidak boleh melupakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita agar terus melakukan amal ibadat kepada Allah taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Maknanya wa jannatin, dan bersegeralah kamu mencari memasuki syurga Allah taala. Ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang mana lebarnya syurga itu, maknanya lebarnya itu seperti keluasan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan dia hanya memberi manfaat kepada disediakan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dalam keadaan macam itu disuruh kita melakukan amal ibadat kepada Allah, dan masa Allah beri kepada kita masa. Jadi bila Allah memberi kepada kita masa, maka dengan masa yang kita ada tadi, hendaklah kita cuba mengambil peluang itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, selepas kita menumpukan ibadat, kita bertawakallah kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala, bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa ada kata hikmah, berkata orang bijaksana, la tu'ajjil ilal ghadin ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm. Jangan kamu tangguhkan amalan kamu kepada besok, yakni jangan kamu tunda amalan kamu kepada besok tanpa kamu lakukan apa-apa pada hari ini. Jangan kamu tunda. Kalau kamu tunda amalan itu pada besok, bermakna hari ini mu tak buat amal. Sebab apa? Amal yang kamu boleh buat hari ini kamu tunda. Jadi bila kamu tunda, maka tidak ada amal. Maknanya tidak ada amal. Maka inilah yang merugikan kita. Maka saya, orang yang banyak lalai, banyak dosa ini, sudah banyak melakukan kesalahan. Mohon doa pada antum semua agar diberi kekuatan, dan ustaz juga doakan kepada antum semua juga agar diberi kekuatan untuk melakukan amal, kerana sudah banyak kita tertipu daya sebenarnya. Kita tertipu daya dengan apa? Lalu disebut di dalam satu hadis, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Apa maksudnya? Dua nikmat yang terpedaya keduanya ramai daripada manusia. Kasirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat yang kita rugi selama ini? Nikmat yang pertama adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni, sihat kita rugi. Maknanya yang nikmat yang kedua, nikmat masa lapang. Ya, kadang-kadang bila kita sakit, ketika mana kita sakit, kita merasakan bahawa nanti kalau aku sihat, aku nak beribadat kepada Allah. Lalu Allah memberi sihat kita. Namun ketika mana kita sihat, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi. Maka yang pertama, dua nikmat yang orang duduk dalam terpedaya, dua nikmat yang banyak orang rugi. Yang pertama adalah nikmat sihat. Yang pertama adalah nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang, nikmat masa kosong banyak. Jadi masa kosong banyak itulah masa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata Syekh Junaid Baghdadi radhiyallahu anhu, maka wajib atasnya itu bahawa hendaklah segera kepada amal sebelum datangnya terkejut ajal, sebelum datangnya kematian, dan hendaklah tawakal atas Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala dalam memudahkan atas pekerjaanmu. Apabila kamu serah bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala memudahkan. Dan maknanya dan memuntahkan daripadanya tiap-tiap hal, daripada segala ahwalnya. Mana Allah Ta'ala akan mempermudahkan segala amal kamu setelah kamu bertawakal, dan Allah Ta'ala akan menolong amal pekerjaan kamu. Maknanya dalam segala keadaan kamu bila seseorang itu bertawakal. Dan kata Syekh Junaid Baghdadi radhiyallahu anhu, jangan engkau cenderung akan dirimu
dan jikalau sentiasa taat bagimu di dalam taat Tuhan sekalipun, maka kata Syekh Junaid Baghdadi, jangan engkau cenderung akan dirimu dan jikalau sentiasa taat bagimu dalam taat Tuhanmu sekalipun. Jadi jangan kamu ini maknanya cenderung pada diri kamu, jangan kamu melihat kepada diri kamu walaupun kamu ahli taat sekalipun. Kalau kita tengok, kita rasa kita tengok pada diri kita, aku sudah taat, nanti kita merasakan bahawa maknanya bila kita sudah rasa diri kita sudah baik, sudah taat, kadang-kadang kita tidak sama ada tidak menambah lagi amal ibadat kerana rasa sudah baik, ataupun boleh jadi juga kita ini sudah maknanya sudah datang penyakit seperti penyakit riak, tidak ikhlas dalam melakukan amal dan seumpamanya. Jadi biarlah kita merasa banyak kita ini lalai, kita merasa banyak kerugian yang kita telah lakukan. Oleh kerana itu kita ingin menambahkan amal ibadat kepada Allah. Orang-orang saleh, para sahabat, mereka itu adalah orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala. Walaupun para sahabat mereka itu orang yang banyak beribadat, tapi mereka merasakan bahawa bagaikan mereka ini tidak ada amal. Sedangkan mereka itu sudah banyak amal. Jadi kita yang kurang amal tapi merasa banyak amal, ini amat merugikan kita. Akhirnya tidak mengambil peluang dengan masa yang ada dengan beribadah kepada Allah. Ada Ustaz pernah diberitahu oleh satu orang, dia kata, saya bukan tak nak pergi surau, saya bukan tak nak dengar kuliah ilmu, kerana saya tengok orang-orang hok mengajar ni benda sama je, saya dah faham lah ke, katanya. Masya Allah. Maknanya sebenarnya memang tak dapat nafikan kadang-kadang apa yang kita kata tu benda yang sama, tetapi Allah berfirman, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tak apa, beri peringatan, kerana beri peringatan itu memberi manfaat. Maknanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit lagi insya-Allah. Maknanya kemudian satu lagi berkata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, jangan engkau akhirkan taat, jangan engkau tangguh akan taat kamu. Jangan engkau akhirkan taat daripada satu waktu bagi satu waktu. Yakni jangan kamu tangguhkan ibadat kamu daripada satu waktu kepada satu waktu. Tolong, maknanya kita ada peluang, masa itulah kita terus melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kamu ada peluang untuk hadir majlis ilmu, maknanya ada peluang untuk hadir majlis ilmu, maka ketika mana ada peluang dalam hadir majlis ilmu, pergilah majlis ilmu. Janganlah kita duk tangguh-tangguh pula. Kita ada peluang untuk pergi sembahyang berjemaah kerana Allah Ta'ala beri kita sihat, maka jangan duk tangguh-tangguh. Kata Syekh Abu Hasan Syadzili, jangan kamu tangguh-tangguh dari satu amal kepada satu amal, ataupun jangan kamu tangguh ibadat yang boleh kamu lakukan ibadat lalu kamu tangguh-tangguhkan akan dia, maka ini dilarang sama sekali. Maka diseksa engkau. Kalau begitu nanti kamu akan diazab oleh Allah dengan luput taat, disebabkan luput taat kamu. Maka dengan sebab kamu tinggalkan, kamu luput taat, ataupun dengan luput yang lainnya daripada taat, ataupun luput daripada ibadat-ibadat yang lain. Maknanya kalau kita tak pergi majlis ilmu sedangkan kita sihat, kita nampak saya tak hadir majlis ilmu je, tetapi sebenarnya banyak kamu luput. Kamu tak hadir majlis ilmu, boleh jadi kamu akan kehilangan pahala majlis ilmu. Kamu akan kehilangan pahala bersama dengan orang yang soleh. Kamu akan kehilangan pahala doa, keberkatan doa-doa orang yang soleh. Kamu akan kehilangan pahala sembahyang berjemaah. Kamu akan kehilangan pahala sembahyang awal waktu. Jadi kadang-kadang kita melihat satu saja. Allah, saya bukannya apa, saya sembahyang sunat rawatib je saya tak buat, sembahyang fardu saya buat.
Ya, nampak pada sembahyang sunat rawatib je kamu tinggal, tapi dalam sunat rawatib tadi banyak pahala-pahala yang ada di dalamnya. Maka tanpa kamu sedar, maka kamu telah kehilangan pahala-pahala yang lain di samping taat yang kamu tinggal tadi. Maka bahawasanya bagi tiap-tiap waktu bahagian daripada ubudiyah, ubudiyah yang dikehendaki hak Allah Ta'ala daripadamu dengan hak rububiyah. Jadi daripada setiap waktu itu ada hak kita dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala suruh kita gunakan waktu itu dengan melakukan ibadah kepada Allah. Berkaitan dengan waktu ini, saya nak berkongsi apa yang saya dapat dengan guru saya. Siapa nama gurunya? Nama guru saya ialah Tuan Guru Haji Yaqub rahimahullah ta'ala. Beliau telah meninggal dunia. Beliau dikatakan bahawa penuh pesan kepada kami pelajar-pelajar dahulu. Dia kata begini, dia disebut, ingat-ingat saya lah masa belajar dahulu, masa belajar di pondok dulu, ingat-ingat dia kata begini, dia kata orang-orang alim kadang-kadang ibadat dia sedikit tapi pahala dia banyak. Jadi orang-orang yang tidak alim ibadatnya banyak, kadang-kadang pahala sedikit. Jadi dengan sebab apa? Baik dia pun ajar, dia kata apa? Sebab dia kadang-kadang kita kena buat sesuatu yang nampak ringan tetapi pahalanya banyak. Macam mana contohnya? Contohnya kata guru saya yang pertama, banyakkan berniat kebaikan. Lalu Tuan Guru Haji Yaqub pesan, saya ingat lagi, dia kata kalau kamu sembahyang subuh, kamu sembahyang isyak, kamu niat, ya Allah, aku ingin sembahyang subuh berjemaah. Lepas main subuh berjemaah, niat lagi, ya Allah, saya ingin sembahyang zuhur berjemaah. Lepas main zuhur, niat lagi, ya Allah, saya ingin sembahyang asar berjemaah. Maka sepanjang kita niat-niat gitu, kata Tuan Guru Haji Yaqub, kamu akan dapat pahala tidak putus. Ini satu ilmu, pahala tidak putus. Kalau antum boleh amal yang ni, insya-Allah akan memberi kebaikan. Yang kedua katanya, kamu kena cari amalan-amalan khusus yang memberi manfaat yang besar. Amalan khusus seperti seperti zikir, adada fi kulli lahzatin abada, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Katanya ulama mengatakan bahawa kamu zikir apa-apa saja, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allah akbar, dan tutup dengan ada fi kulli lahzatin abada, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Kalau payah sangat yang itu, ambil yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah pastikan amal yang kamu lakukan itu memberi manfaat kepada orang lain. Seperti kamu berdoa, ingat jangan kita doa Rabbi firli wali walidayya untuk kita saja. Bagus doa tu, doa lagi orang lain. Seperti apa? Seperti kita membaca doa Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa umat Sayyidina Muhammad. Maknanya katanya ulama, kamu akan dapat pahala mengikut ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu, ini benda yang sangat manfaat. Saya ambil daripada guru saya. 3 perkara, yakni banyakkan niat amal soleh. Yang kedua, adakan amalan khususiah yang mempunyai pahala yang berganda. Yang ketiga, ibadat yang kamu lakukan biarlah dia memberi manfaat kepada orang ramai. Gitu maknanya. Seperti doa kepada seluruh muslimin muslimat, jangan minta ampun untuk kita saja. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa umat Sayyidina Muhammad. Termasuk ustaz, termasuk antum semua, termasuk ahli keluarga semua. Boleh Ini satu perkara yang amat penting, perlu para jemaah mengambil berat. Baik.
Kemudian dikatakan bahawa apabila telah engkau ketahui bahawasanya yang wajib itu hanya iaitu berdiri pada ubudiyah. Apabila kamu faham, oh kalau gitu setiap masa kamu kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa hendaklah kita menjadi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Yakni orang yang berakal adalah orang yang pandai menggunakan masa dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berakal adalah orang yang banyak masanya dengan ibadah. Ini orang yang berakal. Maka satu masa dia munajat kepada Allah, satu masa dia munajat kepada Allah, satu masa dia muhasabah diri sendiri, satu masa dia bertafakur tentang alam dirinya, alam Allah. Tiga. Satu masa dia tafakur dirinya, aku banyak dosa, aku lalai, aku jahil, aku jahat, aku munafik, aku fasik. Biarlah, siapa kita kata diri kita gitu depan Allah. Maknanya jadi satu masa fikir tentang diri kita, satu masa fikir tentang alam. Ya Allah, engkau turunkan air hujan, beri makanan pada aku makan rezekimu, aku buat maksiat ya Allah. Jadi fikir tentang alam, ciptaan Allah. Allah mencipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta siang malam, semua memberi manfaat. Hebatnya kerajaan Allah, masih lagi cari yang lain pada Allah. Lalu kita fikir jahat. Yang ketiga, memikirkan ibadat kita dengan Allah. Memikirkan ibadat kita, ya Allah, aku kurangnya zikir, engkau Tuhan maha baik. Maka ini orang yang berakal. Dia maknanya dia gunakan masanya dengan tiga: memikirkan dirinya, memikirkan alam, memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berakal tidaklah dia berjalan di atas muka dunia kecuali yang pertama membuat persiapan untuk akhirat. Yang pertama membuat persiapan untuk akhirat. Yang kedua menjalani kehidupan dengan kebaikan. Menjalani kehidupan dengan kebaikan. Mana buat zalim kau orang, mana buat khianat kau orang. Maknanya kalau berniaga jujur, kalau orang berduka cita menghiburkan dia, maknanya. Dan kalau ada rezeki membantu orang lain, itu maknanya menjalani kehidupan dengan kebaikan. Yang kedua dan yang ketiga, menggunakan nikmat yang baik, nikmat Allah pada perkara yang halal, tidak menggunakan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang berakal juga adalah orang yang menjaga lidahnya. Orang yang menjaga lidahnya, dan juga orang yang sentiasa muhasabah dirinya dalam waktu yang sama, orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala beri para jemaah orang-orang yang kebaikan. Moga-moga Allah Taala memberi para jemaah sekalian rahmat, keberkatan hidup, rezeki, keampunan, taubat nasuha. Taubat nasuha. Ustaz rasa orang yang paling sangat perlu taubat nasuha ialah orang yang bercakap inilah. Kerana apa? Kerana terlalu banyak dosa. Kalau Allah membuka keaiban kita, tak ada orang nak dengar apa yang kita sampaikan. Tetapi Allah Maha sayang kita, Allah tutup segala keaiban kita. Kita mohon pada Allah agar Allah menutup keaiban kita bukan saja di dunia, bahkan di negeri akhirat. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Ustaz bukan orang alim, ustaz bukan orang soleh, ustaz bukan orang yang layak menjadi guru antum semua. Jadi kalau ada yang tidak memahami apa yang ustaz sampaikan, sila rujuk kepada orang yang lebih alim. Kalau antum nak mencari tauladan, carilah orang tauladan kepada orang-orang yang lebih alim, orang yang lebih baik, orang yang lebih soleh. Moga-moga antum semua mendapat kebaikan di sisi Allah. Ustaz doakan agar semua mendapat keredaan di sisi Allah, dan kita doakan agar wabak ini akan benar-benar diangkat oleh Allah sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana biasa. Dalam waktu yang sama kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan wabak penyakit hati kita, ujub, takabur, riak dan seumpamanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala
agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Ada di kalangan kami yang sempit rezeki, Engkau luaskanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang dalam keadaan tidak tenang, keluh kesah, Engkau tenangkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami menghadapi fitnah, Engkau lepaskanlah ia daripada fitnah. Ada di kalangan kami ya Allah yang mana dia itu dalam keadaan diuji dengan ujian yang berat ya Allah, sakit yang amat berat. Ada seumpamanya, Engkau lepaskan segalanya. Sekarang kepada yang berniaga ya Allah, Engkau majukanlah perniagaannya ya Allah. Yang berhutang ya Allah, Kau selesaikanlah segala hutang-hutangnya ya Allah. Yang dalam keadaan kebingungan tentang ilmu agama, Engkau tunjukkanlah seorang guru mursyid, murabi yang dapat memimpinnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, yang lemah beribadat ya Allah, Kau beri kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Kami mohon padamu ya Allah agar kami semua mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ya Allah, kami merayu ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala azab-Mu ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.